Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Penat lelah mainan safar, tempuhi ranjau banyak bersabar. Letih lesu tidak menentu, syurga menjadi idaman kalbu. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, perjalanan, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT bersama dengan TV Pak Haji. Hari ini Masya Allah kita berada di tempat ini dia, tanam tanaman buah naga. Jadi sebelum kita cerita tentang khasiat kelebihan buah naga ni dan sebagainya, mari kita beriadah dulu ya, beriadah. Ingat semalam Pak Haji dah berjanji hari ini kita akan belajar senaman pernafasan. Ingat ya, senaman pernafasan. Okey, kita mulakan dulu dengan senaman pernafasan. Selalunya senamannya akhir-akhir. Hari ini semangat sikit, senaman awal pula. Okey, baik. Kita lihat ya, dengan senaman pernafasan. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Okey, lepas nafas. Okey, tarik lagi nafas.
Lepaskan nafas 3 kali ya, tarik nafas. Okey, kemudian kita pegang tangan begitu, genggam tangan begitu, tarik nafas. Okey, mula lihat ya, lihat bagaimana pergerakan Pak Haji lakukan. Okey, perlahan. Ingat, ketika kita menolak ni lepas nafas. Lepas nafas. Okey, bila sampai hujung tu tarik nafas. Tarik naik ke atas. Lepaskan nafas. Perlahan ke hadapan. Putar begitu. Tarik nafas balik. Step yang pertama dah selesai dah. Step yang pertama kita selesai. Okey, kita ulangi sekali lagi. Okey, ingat, tarik nafas 3 kali. 1 2. Lagi perlahan, lagi bagus. 3. Okey, genggamkan tangan. Okey, tolak ke hadapan. Okey, tangannya rata begitu, datar gitu ke atas. Okey, setelah tu keluarkan ke begitu. Okey, tolak ke hadapan. Step yang pertama. Tarik balik ke. Step yang pertama. Boleh ingat? Tak boleh ingat tak apa. Pak Haji ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Genggamkan tangan. Okey, tolak ke hadapan. 1. Bukakan begitu. Naik ke atas. Perlahan, tak perlu cepat. Senaman pernafasan. Tolakkan ke hadapan. Tengok pelan-pelan. Putarkan semula. Tarikkan begitu. Dah sudah satu step yang pertama. Tapi step itu harus berakhir di hembus nafas. Bukan tarik nafas. Ini baru tarik nafas. Dah selesai. 1. Okey, pergerakannya mudah-mudahan kita semua boleh ingat ya. Senam pernafasan setelah kita beriadah dengan senaman tua-tua, senaman orang tua-tua. Okey. Baik, sekarang kita lihat herba kita yang pertama pada hari ini. Bersama Pak Haji. Ini dia, nampak dia. Ini namanya buah naga. Naga, tangannya banyak sekali naga. Begitulah contoh diberi nama buah naga ya. Baik, apa yang Pak Haji nak tunjuk ini, bagaimana cara untuk membuat penanaman benih bagi pokok naga. Cuba kita tengok ni. Ini kalau kita tengok ni ada akar. Akar-akar. Ni pokok kaktus. Pokok kaktus ni senang hidup lah. Kalau potong-potong saja, kita letakkan dalam tanah, hidup lah. Tapi pada akar ni tu boleh kita potong satu. Kalau tak ada akar pun boleh tak kita ambil sini. Tidak ada akar katanya. Kita potong sini, kita potong sini. Boleh tak? Letak saja dalam tanah, dia hidup. Kaktus mudah hidup. Tapi kaktus ni dia tahan ya, dia tahan panas. Selalunya kita sebut pokok kaktus di tengah padang pasir lah. Ini pokok padang pasir. Dia nak tanah panas sikit lah. Apa artinya pokok yang hidup di tengah padang pasir? Artinya tahan. Panas macam mana pun tahan. Dia tak mudah mati. Jadi dia mempunyai kekuatan. Jadi kalau kita ambil buahnya, kita makan buahnya, itu makan buah naga, badan kita jadi kuat. Sebab itulah kita ambil buah naganya. Ini belum ada buah lagi. Sebentar lagi kita tunjuk buah naga. Jadi bila kita makannya itu, dia ada antioksidan. The powerful antioksidan. Badan jadi sihat. Contohnya, ingat ni, Pak Haji selalu berpesan, kalau orang sakit breast cancer lah, inflam, radang, bengkak dan sebagainya, macam mana kita nak bagi hilang sakit tu? Ambil jus daripada buah ni. Ni manis sekali. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Jadi kesemuanya itu boleh dibuat jus. Jadi Alhamdulillah, Pak Haji cuba kembangkan pokok naga ini di Yan Kedah. Jadi kita akan mendapati bahawa pokok naga ini ditanam di semua rumah orang di Yan ini untuk dapatkan hasil. Dan telah pun terbuktinya dengan bantuan POC, pupuk hormon, dengan baja POC kita, insya-Allah. Ini kita lihat. Jadi jus ini dalam satu hari kita kena ambil jus paling kurang setengah liter ke 1 liter. Mesti ambil jus. Jus adalah sumber hidup.
Yang lain semua mati. Semua bahan yang kita makan, makan kita semua yang telah direbus, sama ada dibakar, diminyak, digoreng, sebagainya. Kita nak satu yang alami, yang tak dibakar, yang tidak digoreng, yang tidak direbus, yang tak disentuh oleh api. VCO VCO juga. Salah satu lagi apa dia? Jus. Jangan lupa jus. 500 ml hingga 1 liter satu hari. Jus apa pun. Sebab tubuh badan kita ini, kita sakit atau tidak ditentukan oleh kadar jus dalam tubuh badan. Kalau jus kita banyak, kita sihat. Kalau jus kita kurang, kita sakit. Jadi sakit dan sihat itu juga ditentukan oleh jumlah jus yang ada dalam tubuh badan kita. Jus itu orang sebut enzim. Malaysia panggil enzim, Indonesia panggil enzim. Enzim kena ada dalam tubuh badan kita. Ada lebih pada 5,000 jenis enzim yang ada dalam tubuh badan kita ini. Dan kebanyakannya kita ambil pada luar lah. Ambil pada luar untuk bantu. Ambil pada buah-buah. Salah satunya ialah buah naga. Ingat, jumpa mana-mana buah naga yang warna merah itu terbaik untuk jantung. Merah untuk jantung. Sepang, merah untuk jantung. Rosella, merah untuk jantung. Jangan lupa. Warna merah untuk jantung. Baik. Jika begitu, kalau jumpa di mana-mana pun, belilah. Orang kata mahal. Mahal. Mana lebih mahal dengan jantung kita? Jantung dengan buah naga, yang mana lebih mahal? Jantung lah mahal. Jantung kalau sudah hilang, habis. Kita sudah tak ada lagi dalam dunia ni. Jadi, buah naga kalau hilang, kita boleh beli lagi. Jadi, oleh sebab itu, maka belilah buah naga, makan untuk kesihatan jantung. Jadi, itulah ubat yang terbaiknya. Selain daripada jus buah naga. Jus apa lagi? Jus limau kasturi. Mari tengok ni. Limau kasturi Pak Haji tunjuk pada hari ni. Ni tengok buah limau kasturi. Masya Allah. Dijerai di kaki gunung Jerai ni limau kasturi ni. Ni Pak Haji minta izin dekat Abang Faizal dan keluarga ni ambil buah limau kasturi ni. Ni limau kasturi. Perah dah air ni. Masya Allah ya. Ini kita kutip kasturi lah pagi ni. Kasturi ni ada duri atau tidak? Pokok limau kasturi. Limau kasturi ni tak ada duri ya. Yang ada duri ialah pokok naga. Jadi kita boleh kutipnya. Jangan lupa perah dalam air minum. Orang yang ada mah, ubatnya ialah jeruk nipis atau jeruk kasturi. Mah tu apa? Mah itu ialah gastrit. Ya, gastrit. Orang yang ada tukar lambung. Tapi orang kita kata, Pak Haji macam mana nak minum ni? Air limau kan asam masam. Kan kena gastrit nanti lagi perih. Tidak. Siapa cakap begitu? Similibus curenta. Kalau orang itu ada darah, ada kencing manis, kita kata. Ubat kencing manis yang manis. Apa dia? Kulit kayu manis. Untuk ubat pesakit kencing manis, stevia manis 70 kali daripada gula untuk pesakit kencing manis. Begitu juga ubat untuk orang yang ada gastrik, ubatnya ialah jeruk, citrus. Citrus ini ada asid namanya citric acid. Dalam perut kita ada asid apa? Hidroklorik. Bertemu citric acid dengan hidroklorik, dia akan menjadi penawar, hilang mah. Ingat, jangan mah lagi. Jangan gastrik lagi. Kalau gastrik, cepat ambil limau kasturi. Tak ada limau kasturi, limau nipis saja. Jeruk nipis. Ya, potong. Peraskan air. Perah yang airnya itu minum. InsyaAllah. Air dingin ataupun air hangat? Air dingin atau air hangat biasa saja. Tapi air suam. Air hangat-hangat kuku lah kita kata. Itu yang kita minum. Bismillah. Baca bismillah. Ya, kita salawat. Kita minta izin dengan Allah. Minta Allah redha. Minta Allah Ta'ala menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uka. Tak ada yang menyembuh melainkan Allah yang menyembuh. Ya, tetapi kalau bertemu ubat, sakit dengan ubatnya pasti sembuh. Jadi dengar yang Pak Haji sebut ini. Ingat, gastrit gunakan apa? Gunakan limau nipis atau limau kasturi. Masya Allah, enak. Masya Allah. Boleh tak kita masukkan gula? Tak boleh. Obat tak boleh masuk gula pula. Itu nama minuman. Itu jual untuk komersial. Nak jadi ubat, jangan masuk gula. Kalau nak masuk gula, masuk gula aren, gula merah, sedikit saja. Tapi baiknya jangan masuk. Tapi kalau tak boleh minum, kalau tak masuk juga gula, ya masuklah tapi sedikit.
Ingat ya. Atau madu lebah. Boleh buat daripada jus kasturi, 5 kasturi ni. Nampaknya subur ni, Masya Allah ni. Banyak lagi buahnya yang sudah masak, yang boleh kita ambil. Masya Allah ya. Jadi ilmunya di mana tumbuhnya, ini ilmu. Di mana tumbuhnya pokok naga yang baik, maka disitulah tumbuhnya limau ataupun jeruk kasturi yang baik. Alhamdulillah. Mari kita lihat lagi apa yang kita dapat pelajari. Dia dekat sini nampak ni akar banyak ni. Ni minta supaya kamera untuk fokuskan kepada akar yang banyak yang tumbuh kat sini ya. Itu di antaranya. Baik, Pak Haji nak bawa pula kita lihat satu lagi herba untuk slimming. Banyak orang cakap pasal slimming ni, yang gemuk-gemuk, yang obesity ni, yang tak mau turun ni, satu herba untuk slimming dekat sini ni. Jeruk ni kan dah slimming, limau ni kan slimming. Ya betul, limau atau jeruk boleh digunakan untuk slimming. Tapi ada yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Mari kita sama-sama bersama kita lihat apa yang ada lagi di sini. Masya Allah ya, kita dapat lihat. Subhanallah. Ini dia. Ini namanya pokok salam. Masya Allah, pokok salam. Okey, Pak Haji jalan hati-hati ya di sini. Ada banyak duri. Okey. Ini dia pokok salam. Pokok salam. Orang Malaysia kata pokok salam ke, pokok samak ke? Yang mana satu salam, yang mana satu samak? Salam dan samak, dua-duanya sama. Jadi oleh sebab itu, maka ini dah dia kegunaannya. Daun salam buat teh seduhan saja. Seduhan. Seduhan. Masya Allah. Seduh saja teh itu. Ini dia. Kita ambil. Ambil ni. Ambil ni. Ambil yang elok lah. Ambil daun-daun yang elok-elok. Ya. Ini contoh-contoh daun elok ni. Kemudian kita keringkan. Lepas kita keringkan, kita buat apa? Kita buat teh. Kita buat teh. Tuang air panas, kita minum. Untuk slimming, pokok samak, darah tinggi, kolesterol, kencing manis, sakit jantung. Masya Allah, penawar sudah berada di tepi rumah kita sebenarnya ya. Penawar sudah ada di tepi rumah kita. Masya Allah, kita boleh menggunakan ini. Kita boleh gunakan pada setiap hari. Okey, mari kita lihat lagi apa herba yang ada di hadapan sana. Ayo, bersama dengan Pak Haji, kita lihat di hadapan sana. Pokok belimbing ya. Cuba kita tengok pokok belimbing ni, Masya Allah ya. Bunganya banyak sekali. Belimbing besi lah kita panggil. Belimbing besi. Belimbing tu. Ini dia. Buah-buahnya banyak yang gugur sebagainya. Cumanya belimbing ni paling bagusnya untuk apa? Inilah kita belah kelulut. Kita belah kelulut. Lepas kita belah kelulut nanti, kelulut hanya makan daripada bunga belimbing. Apa khasiatnya? Madu kelulut daripada bunga belimbing. Besok akan Pak Haji cerita. Apa khususnya? Selalunya kita cerita pasal madu kelulut daripada bunga air mata pengantin. Air mata pengantin pula. Ya, air pengantin bahagia. Air pengantin bahagia. Jadi oleh sebab itu, kita ambil. Ada satu cerita yang Pak Haji nak ceritakan dekat hari ini. Ada satu orang tu. Dia sudah kena masalah jantung. Ketersumbatan di jantung. Doktor kata kena operate. Dia susah hati, dia balik dekat kampung dia. Dia pun sambil duk tunggu waktu operate tersebut, dia adalah sarang kelulut di rumah dia. Dia minum setiap hari. Tanpa ada niat lah. Tanpa ada niat. Minum. Maka bila hari dia nak kena pergi operate, pergi cek dulu. Pergi cek, doktor kata semua dah sembuh dah. Masya Allah. Apakah dia? Madu kelulut makan apa? Ambil daripada dua bunga yang utama. Pertama, bunga belimbing. Yang kedua, bunga yang diambil daripada air mata pengantin bahagia. Air mata pengantin bahagia. Masya Allah ya. Pak Haji ubah-ubahkan nama ni. Bagi elok-elok sikit lah nama ni. Kerana Nabi SAW tak suka ya nama yang tak elok. Ini janda merana lah, durhaka mentua lah nama-namanya. Kenapa lah buat bagi nama gitu? Galak tua, itu lagi teruk. Galak tua, nama-namanya Nabi larang meletakkan nama-nama yang tak elok. Pak Haji telah ubah. Pokok galak tua diubah nama mentua. Bukan mentua, menantu soleh. Menantu soleh. Kenapa nak derhaka mentua? Mentua tu kan macam ibu ayah kita juga. Jadi oleh sebab itu namanya menantu soleh. Jadi sama juga air mata pengantin. Kenapa nak air mata? Air mata bahagia pengantin. Itu di antaranya. Jadi itulah dia di antaranya. Jadi kita tengok kat sini.
bunga-bunga ya, bunga-bunga yang banyak sekali ni boleh kelulut ya, kita belah kelulut saja. Berapa jauh kelulut ni boleh terbang? Agak-agaknya berapa jauh? Pak Haji pun sebenarnya masih meneka-neka ya. Kelulut ni ada kata 3 km. 3 km, tapi Pak Haji percaya kalau dia pergi 4 km pun atau 10 km pun, kelulut tak pernah akan sesat untuk pulang ke sarangnya. Mari Pak Haji cerita satu benda yang cukup aneh tentang kelulut ni. Jika kita ambil kelulut, kelulut akan ada di mana ada ratunya. Bila kita pindahkan sarang kelulut tu daripada hutan masuk ke kampung kita, bawa dengan ratu-ratunya, dengan kelulut-kelulutnya waktu malam. Dia sedar besok dia sudah dapat tempat baru, dia akan membuat penanda aras. Penanda aras ke langit tu. Penanda dia akan terbang tinggi lurus ke atas, dia membuat koordinat, membuat penanda aras untuk dia pulang esok ni. Jadi bila dia berputar di keliling tu, dia membuat sebarang penanda aras supaya dia jangan tersesat. Baik. Besok ketika dia keluar di awal-awal pagi, lebah kelulut ni keluar di awal-awal pagi cari makan. Macam kita lah, pagi-pagi tak boleh tidur, kena cari makan, rezeki Allah taburkan. Jadi dia keluar di awal-awal pagi. Jadi lebah tu keluar di awal pagi, tiba-tiba kita pindahkan sarangnya. Misalnya Pak Haji pindahkan sarangnya, walhamdulillah, takkan nak buat macam itu pula ya. Kita pindahkan sarangnya pergi ke tempat yang lain. Dia pulang, dia tak boleh mencari di mana sarangnya, tapi dia akan pulang ke koordinat garis lurus yang dia telah buat di langit tersebut ketika dia mula-mula datang. Itulah dia lebah. Ya, lebah itu dia akan terbang tinggi ke atas, dia berputar dekat langit untuk membuat koordinat, penanda. Jadi kalau dia terbang ke Gunung Jerai, dia terbang ke air terjun Perigi, dia terbang ke hutan Lipur, dia terbang ke mana-mana lah, ke Terui, Terui kat sini, Tanjung Jaga kat sini kan, dia pergi, dia sesat tak? Dia tak sesat sebab dia tidak ada koordinatnya. Yang sesat selalunya manusia. Lebah tak pernah sesat sebab Allah telah memudahkan bagi lebah untuk mencari jalan pulang. Mari bersama dengan Pak Haji lagi kita lihat beberapa jenis lagi herba-herba yang boleh kita lihat. Masya Allah. Situ boleh nampak lagi buah naga pula, pokok naga ya. Nanti kita lihat. Okey, di sini semua kita lihat sebentar. Ni buah naga, Masya Allah ya, Masya Allah. Ni, ini untuk dijadikan benih, bibitnya, benihnya, nanti kita potong-potong, ditanam lagi, dibiak-biak jadi penuh satu kampung. Ini buahnya. Daripada buah, bunga dulu. Bunganya sudah melayu begini, barulah buahnya mula besar begini. Manis sekali ni. Ni buahnya ni. Jadi semua bakal jadi buah. Kalau dia menggunakan POC Pak Haji akan bagi injection di ujung ni. Injection. Di sini. Tempat mana yang ada injection, tempat tu keluar bunga dan buah. Masya Allah ya. Jadi nanti insya Allah kita akan rawat satu-satu ya. Satu-satu kita akan rawat. Okey, kita terus tengok kat sini. Ini dia. Oh, ini dia. Kita dapat lihat lagi. Wah, yang kawasan yang luas sini. Tengok kawasan yang luas sini. Inilah tapak pemeliharaan rusa. Ni rusa. Tengok luas tak rusa? Kalau nak tengok luas, duduk dekat situ, ambil gambar. Pak Haji dia dekat belakang ni. Makin jauh, nampak? Luas tak? Luas, nampak? Tengok ujung sana. Luas. Selamat datang ke Yan, ke tapak peternakan rusa terbaik di Nusantara. Tunggu 1 bulan lagi siap dapat rusa ni. Kita undang, kita jemput semua teman-teman Malaysia, Indonesia datang ke sini. InsyaAllah jika mau nak bela rusa pun boleh. 1 ekor rusa, 1 pasang, jantan, tina RM5,000. Rusa yang terbaik. Rusa daripada rusa kampung ya, rusa kampung. Bukan rusa kampung, rusa masuk kampung. Jadi itu adalah di antaranya. InsyaAllah. Baik. Kemudian seterusnya, okey, Pak Haji tunjuk sikit di depan tempat rusa ni ada lagi pokok duit. Duit. Pokok duit. Mana dia pokok duit ni? Ni. Orang Malaysia tak faham.
Teman-teman Indonesia, orang Indonesia tak faham. Bila Pak Haji panggil duit, orang Indonesia tak faham. Jomblang. Jomblang ni pokok apa? Keyandot. Pokok keyandot, pokok keriang. Pokok keriang ni namanya duit. Buahnya itu terbaik untuk buat ubat kencing manis. Terbaik. Terbaik. Buah dia, jangan buang. Hari ni orang semua tebang. Hari ni semua nak bersih. Tebang. Habis pokok-pokok ubat kita ditebangnya. Akhirnya bila dah tak ada pokok ubat, ambil ubat kimia lah. Jadi itulah ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka jangan buang. Jangan sampai buang lagi. Ini kita punya hasilnya sebagainya. Cuba kita tengok ni. Pokok durian, hidup subur dan sebagainya. Ini ada satu pokok yang Pak Haji tu. Ini pokok salak. Cerita pasal salak ni Pak Haji teringatlah. Jogja. Tempat salak kita. Salak Pondo. Oh, salak yang manis bagi. Ini juga salak daripada Aceh. Kita cuba tengoklah. Salak Pondo ditanam di kampung Aceh. Ni pun kampung Aceh juga. Jadi bila tanam itu mudah-mudahan nama Aceh, kampung Aceh hidup subur lah. Mudah-mudahan. Jadi Pak Haji kira sudah cukup kot untuk hari ni. Tengok betapa pokok naga ni akan dibiarkan. Ada pokok patawali tadi. Di mana pokok patawalinya? Okey. Baik. Okey, kita tengok ini pokok apa ni? Ush. Oh, cemumar. Ya Allah. Siapa tahu apa nama sains cemumar? Cemumar ni Vitet. Dia sama juga Vitet trifolia, Vitet purbeson, pokok cemumar, pokok leguni. Pokok-pokok itu ini makan ulaman ini. Masya Allah, dia jadi antioksidan makan. Nanti kalau Pak Haji ada di depan ni tempat makan besok, kita duduk makan ikan keli pula di tepi laut, makan ikan bakar bersama dengan pucuk cemumar. Belum lagi kenal lagi makanan orang Aceh. Jangan lupa makanan orang Aceh. Apa itu? Nangka. Buah nangka ya, buah nangka, makanan masak lemak nangka ya, makanan orang Aceh. Masya-Allah. Nanti cuba tengok. Ya, orang Aceh mesti ingat ni, orang PD. Mana dia orang PD? Bapak Fitri. Ibu apa? Ibu Mala, bagaimana di sana teman-teman kita di Benar Meriah Takengon ya, ingat jangan lupa tahun ini tahun mendirikan masjid di Takengon, insya-Allah di Benar Meriah atas gunung. Nak pergi ke minum kopi gayo, kopi cikgu, kopi gayo, jangan lupa. Allahu Akbar. Pak Haji di sini ni rindu nak pergi ke Aceh. Rindu nak tengok lagi tempat itu daripada pemandangan yang cantik itu. Masya Allah cantik. Dan rindu nak minum kopi gayo Aceh. Istimewa. Di sini pun nanti kalau boleh Pak Haji akan buat tempat untuk buat kopi tumbuk Aceh. Asli. Di sini boleh tanam kopi sesuai tanam kopi ni. Jadi kita buat kopi tumbuk Aceh. Itu di antaranya. Baik. Pak Haji kira cukuplah hari itu. Hari ni hari itu pula hari ni, dan kita jumpa lagi pada esok hari insya-Allah bersama dengan TV Pak Haji. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa lah, tolong Pak Haji sebarkan dengan ubatan kita, insya-Allah halal pada Allah, tanggungjawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.